قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Isnin 13 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2020 Masihi. Kita masih diberi ruang dan kesempatan untuk bersama-sama dalam rancangan Jom Ngaji Sama-sama Hashtag Satu Hari Satu Muka Surat. Hari ini kita dah masuk episod yang ke-43. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, boleh share lagi video ni kepada rakan-rakan, okey, supaya ramai rakan-rakan kita di luar sana akan dapat masuk sama-sama. Kalau hari ini hari bekerja, kita sama-sama sepanjang perjalanan, saya difahamkan ramai lagi rakan-rakan kita yang masih terkandas dalam perjalanan. Mungkin dia bertolak malam tadi dan dia masih terkandas di mana-mana. Jadi kalau lah terbuka Facebook, ternampak notification kita, kalau boleh masuklah, InsyaAllah, kalau anda rasa bermanfaat lah. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya melanjutkan live ini, saya nak minta maaf sebab saya punya lighting saya ni, lampu ni dia agak gelap sikit. Sebab lampu ni warna oranye. Jadi sebab hari tu keluarga saya balik raya, jadi mereka tukarkan lampu ni semula daripada lampu yang cerah tu kepada lampu warna oranye ni. Jadi dia nampak gelap sikit lah lampu ni. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah ya. Tapi kalau ikutkan saya dapat macam okey juga ni, kan tak adalah gelap sangat kan. Jadi saya dah hidupkan dia punya flash ni, flash pada handphone ni, jadi okey jugalah. Jadi tuan-tuan puan, apa ni, boleh share, button share ada di belah kiri skrin, belah kiri skrin anda. Okey, so macam mana, boleh lah, maknanya boleh tekan lah. Dan kepada rakan-rakan yang menggunakan screen reader, boleh mencari menggunakan anak panah bawah ataupun anak panah kanan. Okey, anak panah bawah ataupun anak panah kanan. Okay, baik. Boleh ke tuan-tuan puan? InsyaAllah. Baik. Untuk pengetahuan anda juga, siaran ini dibawakan juga daripada Radio Suara Pertis. Jadi kepada rakan-rakan yang mendengar Radio Suara Pertis, selamat mendengarkan. InsyaAllah boleh dengar juga melalui radio, InsyaAllah. Baik. Okey, jadi kita boleh mulakan insya-Allah kita punya apa ni kita kata kita punya live ini. Hari ini kita nak baca daripada Suratul Baqarah ayat yang ke-257 hingga ayat yang ke-259. Jadi tuan-tuan dan puan, 257 hingga 259, muka surat yang ke-43. Okey, muka surat 43, ayat 200, bukan, ialah ayat 257. Jadi kepada yang menggunakan tafsir bin Ar-Rahman, okey, rakan-rakan yang penglihatan terutamanya yang gunakan tafsir bin Ar-Rahman,
Bina. Okey. Okey, yang menggunakan tasrif bina ar-Rahman boleh buka muka surat 6, jilid yang ketiga. Okey, tuan-tuan dan puan, muka surat 6, jilid yang ketiga. Jadi, sebelum kita mulakan, marilah kita sama membacakan suratul Fatihah. Kemudian kita akan terus bacakan suratul Baqarah ayat 257 hingga ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh bersedia insya-Allah. Dan kita boleh mulakan sekarang. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, boleh tengok mushaf lah. Kalau dapat tengok mushaf. Okay, kalau tidak boleh dengar sajalah, insya-Allah. Teruskan. Ustazah Hidayah dengar tak? Ustazah Hidayah. Clear tak suara ni? Macam ada something macam tak clear pula. Dengar tak? Hah? Kejap Saya macam tak clear suara saya. Okay, suara saya dengar tak? Jelas tak? Okay, dengar Okay. Kalau tak dengar nanti beritahu lah. Tak perasan. Okay, jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maksudnya Allah melindung, Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan, iaitu kufur, kepada cahaya iman. Orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada kegelapan dan kekufuran. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Okey. Taghut ini kalau semalam kita dah cerita, taghut ni maknanya apa-apa yang menyebabkan, yang membawa mereka kepada kesesatan itu, syaitan ke, berhala ke, itu adalah taghut. Okey. Jadi maknanya siapa yang dia beriman, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada mereka. Siapa beriman, Allah tunjukkan jalan. Jadi kalau siapa yang tak beriman, yang tidak mengerjakan suruhan-suruhan Allah, maka dalam diri dia terdapat cahaya, terdapat kita kata kegelapan lah. Macam tu Teruskan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit
بالشمس من المشرق والمغرب فبهت الذي كفر. Salah. Kita ambil daripada Qala Ibrahim. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghadapkan dan yang menghidupkan dan yang mematikan. Ia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Oleh itu terbitkanlah dia dari barat. Maka tercenganglah orang yang kafir itu, lalu diam membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Okay. Ini cerita tentang Raja Namrud. Okay. Raja Namrud ni, maksudnya Namrud ni, dia adalah raja, raja di Babylon. So mereka, Raja Namrud ni kafir dan dia zalim. Kan, dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Ibrahim beritahulah kepada dia bahawa Nabi Ibrahim ni percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun boleh juga hidupkan orang. Aku boleh matikan orang juga. Dengan cara macam mana dia buat? Dengan cara dia kita kata dia ada cara dia lah macam mana. Dia bunuh ke? Dia bunuh dia bunuh orang tu. Lepas tu dia kononnya dia keluarkan macam mana orang lain daripada macam penjara ke macam mana. Dia ada cara dia lah sebenarnya macam mana. Dia ada cerita dia lah. Dan Nabi Ibrahim bila dia dah dengar Raja Namrud ni cakap, aku pun boleh hidupkan, boleh matikan, Nabi Ibrahim katalah, kalau macam tu aku sembah Allah yang boleh terbitkan matahari dari timur. Cubalah kau terbitkan matahari dari barat. Lalu orang kafir ni dia terdiam. Dia tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab tapi orang kafir ni sombong lah. Mereka ni memang sombong orangnya. Dia tak kita kata dia raja dan dia sombong. Jadi begitulah sifat manusia ni, kebanyakannya begitu tuan-tuan dan puan. Jadi orang yang sombong, dia ada kuasa, dia sombong. Tak kisahlah dia daripada mana. Kadang-kadang dia daripada rumah kita sendiri. Dia sebagai seorang ayah, tetapi dia sebagai seorang ayah yang sombong. Seorang ayah yang dia tak boleh nak dengar, tak boleh nak tengok, terima apa yang anak dia cakap. Macam tu. Sebab dia sombong. Dia merasakan, aku ayah, kau kena ikut aku. Aku ayah, aku boleh keras dengan kau, kau tak boleh keras dengan aku. Contohlah. Itu perbuatan yang sombong, tuan-tuan dan puan. Sedangkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kan? Nabi Ibrahim dia walaupun dia tahu perintah Allah kalau kita tengok dalam surah Saffat, kan. Tetapi dia masih lagi menanyakan kepada anaknya, macam mana pendapat engkau? Allah kata aku kena sembelih engkau ni. Macam tu. Itu Nabi Ibrahim. Sikap dia dengan anak dia Nabi Ismail. Ini Allah sebut dalam Quran. Kan? Tapi kita manusia ni, sikap kita ni berbeza, tuan-tuan dan puan. Kita jadi orang yang berkuasa, jadi pemimpin yang sombong. Jadi ketua negara yang sombong. Dia tak nak dengar.
Dia tak percaya bahawa ada orang lain yang lebih daripada dia. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Quran dia larang lah sifat macam tu. Allah larang sifat macam tu. Okey. Jadi teruskan dengan ayat ayat terakhir, ayat yang ke-259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Maksudnya, atau tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya. Orang itu berkata, bagaimana Allah nak menghidupkan atau membina semula negeri yang sudah matinya ataupun sudah rosak binasa. Lalu ia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula, lalu bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ia menjawab, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak benar. Bahkan engkau telah tinggal berkeadaan demikian selama 100 tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu. Masih tidak berubah keadaannya. Dan perhatikanlah pula kepada keldaimu. Hanya tinggal tulang-tulangnya yang bersepah. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali kemudian kami menyalutnya dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya apa yang berlaku itu, berkatalah ia, ketahuilah aku sekarang dengan yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini cerita tentang Allah ajak kita semua dalam Quran, ajak kita fikir. Dia bertanya, tidakkah kau pelik? Kau tak rasa pelik ke wahai Muhammad? Bila Allah ceritakan dekat sini bahawa
ada seorang ni, dia pergi ke satu negeri ni dah hancur berkecai. Lalu dia tanya macam mana kita nak hidupkan, macam mana boleh nak dibetulkan negeri dan semua yang hancur ni. Lalu Allah pun nak tunjukkan kepada dia bahawa itu adalah kekuasaan dia, maka Allah matikan orang tu tadi. Jadi dia bukan mati kuasanya, dia tidurkan orang tu dalam masa 100 tahun. Lepas tu Allah bangunkan dia semula. Allah tanya, berapa lama dah kau tidur sini? Berapa lama kau tinggal kat sini? Dia kata sehari kot, 2 hari kot. Allah kata tak, kamu tinggal dekat sini dah 100 tahun. Dan Allah pun suruh orang tu tengok. Kau tengok ni, kau punya keldai contoh. Keldai. Tengok dia dah jadi tulang-tulang dah. Aku nak Allah kata aku nak suruh kau tengok macam mana aku susun semula tulang-tulang yang dah hancur ni. Aku susun semula, aku salutkan dengan daging-daging ni. Kemudian dia menjadi keldai semula. Menjadi seperti biasa. Lalu orang tu, kedai yang telah mati lah. Maksudnya kedai ni dah mati, tetapi Allah jadikan dia semula menjadi kedai tu. Jadi orang tu kata, betul lah bahawa engkau ni adalah Tuhan dan engkau ni berkuasa atas segala sesuatu. Lebih daripada makhluk-makhluk ni. Kan? Orang tu kata. Maknanya Allah nak uji dia. Jadi orang yang tadi tu bukanlah dia tak beriman. Dia bukannya orang yang tak beriman, kufur dan sebagainya. Tetapi dia nak tambahkan keyakinan dia. Jadi dia tanya dah macam tu. Allah uji orang tu tadi. Itulah ceritanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Itu cerita hari ini. Cerita tentang bagaimana kita kata orang yang beriman itu. Dan Allah ceritakan sedikit tentang Nabi Ibrahim. Yang memang dia sangat-sangat tinggi kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Boleh share lagi kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, kalaulah anda rasa perkongsian ini bermanfaat. Jadi saya minta maaf atas masalah flash ni dan masalah lighting lah sebenarnya. Jadi insya-Allah lah, sebab kita pun kita kata, saya dah duduk dekat tempat ni. Jadi tak boleh nak tak tukar lagi. Jadi insya-Allah kita akan perbaikinya lah dengan lebih baik lah. Dia agak sukar lah sebab saya ni tak nampak. Jadi kadang-kadang kita tak perasan lighting tu. Jadi bila orang cakap tu baru kita tahu, kita punya lighting ni tak elok sebenarnya, gelap. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan atas segalanya. Jadi kita jumpa esok jam 8.30 pagi seperti biasa. Banyak lagi isi-isi, banyak lagi butir-butir mutiara yang kita akan perolehi esok dalam ayat-ayat seterusnya. InsyaAllah kita akan teruskan dengan muka surat seterusnya. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon maaf. Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah. Salam. Okey. Kita tutup majlis ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silent Manson, 5 Kineton. Press 7 side button.